Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung malam ini dalam bab yang ketiga, yaitu sejarahnya selepas hijrah ke Habasyah hingga hijrah ke Madinah. Pada nombor 5, yaitu berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagai salah satu mukjizat. Kita dah baca semua tu, dan malam ni kita nak masuk kepada pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada 3 pengajaran. Kita dah baca 1 dan 2. Malam ni yang ketiga. Cuma saya ingat pasal cuti panjang, kita ulang balik sikit. Pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu terkandung banyak rahsia. Di sini akan dibentangkan 3 perkara sahaja, iaitu yang pertama, ianya menghubung kaitkan masalah Masjidil Aqsa dan sekitarnya, yakni bumi Palestin, dengan persoalan dunia Islam. Oleh kerana kota Mekah setelah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi pusat perhimpunan dunia Islam dan lambang kesatuan ummah, justru itu segala usaha untuk membela dan mempertahankan bumi Palestin berarti mempertahankan Islam itu sendiri. Maka wajiblah ke atas setiap Muslim di seluruh pelosok dunia bangun serentak melakukan pembelaan itu. Dan sebaliknya, jika cuai daripada melakukan pembebasan dan mempertahankannya, maka berarti cuai dan lalai daripada kewajipan Islam. Dan kelak akhirnya setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan menerima akibat kemurkaan dan siksaan Allah di akhirat nanti. Ini tuan-tuan pengajaran yang pertama daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang disebut oleh pengarang kitab kita. Memang Isra' dan Mi'raj adalah merupakan suatu peristiwa yang menjadi adat kebiasaan bagi kita. Masuk bulan Rajab adalah ceramah, adalah tazkirah, adalah tajuk-tajuk khutbah, adalah forum-forum perdana dan berbagai-bagai program untuk mengingati dan mengambil iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Cuma pengarang kitab kita ni dia fokus pertama daripada 3 keutamaan yang diberi pada pengajaran Isra' dan Mi'raj ialah dari sudut Baitul Maqdis. Kalaulah hari ini kita ada Mekah sebagai pusat himpunan, pusat ijtima' lah kalau boleh kita sebut, ataupun suatu muktamar tahunan bagi umat Islam, maka Mekah itu adalah permulaan bagi berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan kesudahan perjalanan di bumi ini sebelum naik Mi'raj ialah di Baitul Maqdis. Bagaimana tuan-tuan himpunan-himpunan besar yang dibuat oleh umat Islam di Mekah?
Tapi himpunan ini tidak boleh memberi apa-apa kesan kepada penguasaan Yahudi terhadap Baitul Maqdis. Ini satu benda besar yang perlu untuk dimuhasabah oleh umat Islam. Dalam masa yang sama, tak cukup Baitul Maqdis itu dalam cengkaman orang-orang Yahudi. Kita tengok lagi sekitar bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pula kepada tanah Arab, semenanjung tanah Arab, sebutlah daripada Saudi sampai kepada negara-negara lain. Mereka mempunyai kekayaan yang subhanallah, melimpah ruah. Tuhan bagi sungguh. Saudi dengan minyaknya, dan setiap negara Arab ni boleh dikatakan Allah beri keutamaan, kelebihan, keistimewaan masing-masing. Tapi segala apa yang dimiliki oleh mereka juga tidak mampu untuk membebaskan lagi bumi Palestin. Itu yang kedua. Tadi ramainya orang di Mekah, ramainya orang di Arafah, ramainya orang di Madinah. Kemudian yang kedua dari sudut sumber kekayaan. Yang ketiga, kalau kita perhati lagi tuan-tuan, apa Tuhan beri, iaitu dari sudut ramainya jumlah umat Islam pada negara-negara Arab. Kalau nak dibandingkan dengan Yahudi yang menguasai betapa sampai ke peringkat mewujudkan sebuah negara haram Israel, berapa sangat jumlah mereka nak dibanding dengan jumlah umat Islam? Ada kajian dibuat, disebut bahawa paling tinggi jumlah mereka hari ini hanya dalam lingkungan 20 juta orang, mungkin tak sampai penduduk Yahudi yang ada di situ. Tapi berapa jumlah umat Islam? Ratusan juta. Tapi umat Islam yang ramai ini tak boleh nak buat apa kepada Yahudi yang sikit. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, sewaktu Jamaluddin Al-Afghani singgah di kepulauan India lah, kalau boleh kita sebut kepulauan, dia tengok bagaimana perpecahan umat Islam. Dia kata, subhanallah, kalau sekiranya kamu bersatu, bukan nanti jadi manusia, hanya jadi kura-kura, hanya jadi penyu saja, berenang daripada India, naik di kepulauan-kepulauan yang dikuasai oleh Barat dan Eropah, boleh menenggelamkan pulau-pulau yang dikuasai oleh Barat dan Eropah. Ramainya jumlah manusia yang ada, tapi jadi orang, jadi kura-kura, boleh menenggelamkan pulau-pulau itu. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, secara zahirnya bukan nanti peluru hantar pi ke Israel untuk tembak orang Yahudi. Kalau bahasa kasarnya sebut, kalau orang Arab ni pekat ludah tenggelam puak-puak Yahudi yang ada di Israel. Cukup dengan ayak ludah orang Arab sahaja. Tapi sayang, masalah Palestin daripada 1948 sampai hari ini tak pernah boleh selesai. Maka sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi dia tulis satu kitab, dan dia beri penekanan bahawa masalah yang berkaitan dengan Palestin, masalah yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, bukan masalah orang Arab sahaja, tapi ini adalah masalah ummah, masalah umat Islam sejagat. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan, bulan 3 nanti daripada 19, 20, 21, 22 akan diadakan satu himpunan besar di Rusila. Tajuknya Pembebasan Baitul Maqdis. Mudah-mudahanlah tuan-tuan, kalau negara Arab dengan perpecahan yang ada tu tak boleh selesai, mungkin cetusan-cetusan daripada sebelah kita sini kukulah memberi kesedaran kepada umat Islam seluruh dunia untuk buat sesuatu. Kita tak boleh biar ini adalah masalah yang kena anggap kata masalah ummah sejagat, masalah yang kita kena selesai bersama. Sebab itu Dr. Mustafa Sibai dia tulis tadi bagaimana
Kalau sekiranya berlaku pengabaian terhadap kewajipan ini, dan kelak akhirnya setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan menerima akibat. Tiap-tiap kita ni untuk menerima akibat. Akibat apa? Kemurkaan dan seksaan Allah di akhirat nanti terhadap pengabaian kepada masalah Baitul Maqdis dan Palestin. Jadi sebab tu cantik, satu ibrah pengajaran yang diambil oleh Dr. Mustafa Sibai daripada banyak-banyak sudut pandang yang boleh dilihat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, diambil tempat berlakunya perjalanan Nabi SAW, iaitu Baitul Maqdis, iaitu Masjidil Aqsa, yang menjadi masalah sejagat bagi umat Islam seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ianya menandakan lambang ketinggian seorang Muslim, kerana semestinya seorang Muslim naik tinggi mengatasi segala kehendak dan keinginan dunia. Dengan itu, dia sekaligus berbeza jauh daripada semua manusia lain, disebabkan tinggi kedudukannya, tinggi cita-cita dan matlamatnya, serta penuh dengan suri teladan dan yang unggul dan abadi. Nombor dua, tuan-tuan, disebut oleh pengarang kitab kita ini bagaimana ibrah pengajaran yang dia nak ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah ketinggian nilai diri, keimanan, akhlak seseorang manusia ini. Tingginya akhlak ni sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dan julang tinggi. Sebab tu kita baca daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Tuhan sebut ayat yang selalulah kita maklum sangat, subhanallazi asra bi'abdihi. Tuhan tak kata subhanallazi asra birasulihi, dah. Dia tak kata binabiyihi ataupun asra bi Muhammad, dah. Dia tak sebut rasul, dia tak sebut nabinya, dia tak sebut kekasihnya, dia tak sebut nabi dengan nama Muhammad, tapi yang dia sebut bi'abdihi, hamba. Nak memberi satu gambaran kepada manusia bahawa manusia ni, tuan-tuan, kalau sekiranya dia merendahkan diri sesama manusia, itu dia jadi hina. Kalau sampai ke peringkat rendah, jadi hamba. Tu hina. Pasal tu hina orang yang jadi hamba sesama manusia. Hina, tuan-tuan, orang yang jadi hamba kepada harta benda. Hina manusia yang jadi hamba kepada dunia. Sebab tu kita dilarang sama sekali daripada merendahkan diri melebihi had rokok. Kalau setakat tunduk kepala tu kata boleh tahan lah. Walaupun ada setengah orang, tuan-tuan, tak mau tunduk kepala pun dia tak mau. Ada setengah orang tak mau. Apatah lagi kalau sampai had rokok, apatah lagi jauh sekali untuk sujud. Sujud lagi-lagi tak boleh kepada manusia, lagi-lagi tak boleh kepada makhluk, lagi-lagi tak boleh kepada sesama apa yang ada keliling kita ni, pada batu ke kayu ke pokok ke, semua tak boleh. Tapi sujud ni dibolehkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah sampai serapat-rapatnya. Orang Melayu, tuan-tuan, yang paling mulia daripada anggota dia ialah kepala. Dia beza dengan orang Arab. Orang Arab ni kepala, kalau kita boleh pergi pegang kepala dia, boleh pergi main janggut dia, tu syok tu saya kira. Melayu jangan, tuan-tuan, pergi duduk pegang main janggut. Kalau kawan tu tak biasa, dia tak boleh. Dia kira kurang ajar. Tapi orang Arab dia panggil pantang satu punggung, satu dia pantang. Orang Melayu tak tahu dah, nama satu macam tak apa lah. Tengok kita gua kampung melawak pegang punggung kawan biasa. Ini, tuan-tuan, hak menjadi kemuliaan bagi manusia, kemuliaan bagi kita lah, khusus orang Melayu ni, ialah rupa parah kita, wajah kita, kepala kita waktu sujud kepada Allah. Hak tu paling rendah.
Saya pernah sebut pada tuan-tuan di sini bagaimana ulama-ulama tasawuf dan ulama fiqh dia ada sikit perbezaan pandangan. Ulama fiqh kita sujud memadai dengan 7 anggota, dai, 2 tangan, 2 kaki, lutut dan 2 kaki. Memadai. Sempurna dah sujud itu dengan 7 anggota. Tapi di sisi ulama-ulama tasawuf, walaupun 7 ni dah sah, tapi belum sempurna. Nak sempurna lagi macam mana? Hidung ni mesti kena sampai juga kepada lantai. Sebab apa? Sebab untuk nak betul-betul hina diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hak kita buat ni bukan pada makhluk, bukan pada siapa-siapa, tapi kita buat ni hanya kepada Allah. Tu dalam bentuk tindakan sujud lah. Sujud itu dibawa dalam kehidupan harian kita, iaitu kita tunduk, patuh sungguh-sungguh kepada titah perintah Allah, maka jadilah orang itu hamba. Tuan-tuan, lagi rendah seorang hamba melaksanakan pengabdian diri kepada Allah, lagi hina dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lagi tinggi kedudukan dia di sisi Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab menghina diri dengan Tuhan habis-habisan. Pasal itu kita baca dalam sirah ni, kita berjumpa banyak perkara, banyak kisah-kisah. Kita akan berjumpa lagi nanti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab menghina diri dengan Allah ni, dalam bab ibadat, dalam bab jihad, dalam bab perjuangan dia kira begini ya, asalkan Allah redha. Apa pun aku sanggup buat asalkan Tuhan redha. Hak tu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ya, kunci yang Nabi pegang tuan-tuan. Dia kira aku mana pun Tuhan dia, pasal aku hamba dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok, kita teliti dari sudut ilmu tasawuf lah, ini perkara yang sangat utama. Dia bagi keutamaan, penekanan kepada diri seseorang manusia itu, apa yang ada kepada dalaman dirinya, untuk rasa benar-benar hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang benar-benar rasa hina di hadapan Allah ni, Tuhan angkat tinggi. Maka tuan-tuan, sebab tu dia sebut ianya menandakan lambang ketinggian seorang Muslim, kerana seorang Muslim itu semestinya seorang Muslim naik tinggi mengatasi segala kehendak dan keinginan dunia. Bila dia boleh kosongkan diri dia daripada segala macam kemahuan kehendak dunia ni, matlamat dia waktu tu hanya pada Allah. Bila Allah tuan-tuan yang paling tinggi, Tuhan akan angkat dia. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, Tuhan angkat sampai kepada tempat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling utama, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita hadut menghina diri nak jadi sementara mana? Kita tengok tuan-tuan yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala boleh lakukan. Dan insya-Allah nanti kita akan dapat pengajaran dan iktibar bila tuan-tuan kita melaksanakan ibadat solat dan sebagainya. Baik, yang ketiga, ianya membuktikan bahawa masih di dalam batas kemampuan manusia untuk menjelajah angkasa luar yang terlepas daripada kuasa tarikan bumi, yakni graviti. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan manusia pertama menjelajah angkasa luas dalam sejarah dunia seluruhnya. Hal yang demikian menunjukkan bahawa menjelajah angkasa luar serta balik semula ke bumi dengan selamat adalah suatu hal yang boleh berlaku. Sekiranya hal seperti ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masanya, maka tidak mustahil terjadi pula kepada manusia lain dengan kemajuan sains dan teknologi di abad ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak ketiga ni Allahu a'lam adalah
Kadang-kadang bila kita bercakap tentang tajuk Isra' Mi'raj, bila masuk tajuk Isra' Mi'raj, setengah-setengah orang dia kata, ni tajuk ni bab ibadat, semayang, sesuai lah. Saya dia tak tahu apa minat. Pasal apa? Pasal saya ni tak ada kena mengena dengan bidang saya. Sebenarnya tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj ini kalau kita halusi betul-betul, dia menyentuh semua bidang kehidupan manusia. Termasuk bidang mana? Alam yang tinggi. Manusia yang membuat kajian alam, mereka yang naik sampai ke angkasa, mereka yang pergi duduk berbulan-bulan di ISS, lajak naik sampai ke bulan, ataupun berada di ruang angkasa, ataupun dia tuan-tuan kalau tak naik pergi atas pun duduk di bawah membuat kajian-kajian, ataupun dia jadi pilot kapal terbang, dia membawa, dia menjadi pemandu jet. Bahkan mungkin tuan-tuan dia adalah orang yang pernah sampai ke angkasa lepas sana. Maka dia kena ingat bahawa semua ini Allah sudah mulakan dalam sejarah hidup Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam ada orang sebut, untuk nak bagi kita nampak tuan-tuan bahawa kita jangan mendabik dada, kitalah orang yang pertama berjaya meneroka angkasa lepas. Pasal apa? Sebab sebenarnya angkasa lepas ni pertama yang teroka ialah datuk kita, manusia pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam. Paling tinggi Tuhan cipta dia, letak dalam syurga Allah. Dari syurga diturunkan. Nak turun tu lagu mana? Macam mana cara turun, Allah saja yang maha mengetahui. Tuan-tuan jangan tanya, saya pun tak boleh jawab. Tapi dia tak boleh sampai di bumi ini, melainkan daripada syurga sana turun, terpaksa melalui angkasa lepas. Kalaulah syurga itu berada di atas sana, jadi artinya Nabi Allah Adam alaihi salam manusia yang pertama melalui angkasa lepas, sampailah masuk ruang udara bumi, sampailah tuan-tuan berada pada graviti bumi ini, dan dikatakan dia Allah turunkan di India. Hawa diturunkan di Jeddah. Pasal itu sebut Jeddah, Jeddatun. Jeddah ni nenek. Berjumpa di mana? Di Arafah. Dikatakan itu tempat pertemuan Nabi Allah Adam dengan Hawa. Kebetulan di Arafah ni pula ada satu jabal, bukit nama Jabal Rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memberi khutbah di lembah Uranah tu, Nabi pun naik di Jabal Rahmah ni, Nabi berdoa. Jadi doa Nabi ni doa yang umum, menyentuh tentang umat, menyentuh berbagai-bagai perkara. Mai orang Melayu kita tak tahu dia boleh di mana tuan-tuan. Dia naik Jabal Rahmah, dia kata di situlah kalau nak clear kawan-kawan tak mai Mekah lagi, keluar tang tu. Hak paling hebat lagi, dikatakan Jabal Rahmah tu menjadi tempat kalau sekiranya kita nak minta apa-apa yang berkaitan dengan kasih sayang, nak minta keakraban suami isteri, anak-anak kita ada masalah dengan keluarga, apa semua keluarga ni naik di Jabal Rahmah. Wallahu alam, kita tak tahu yang tu sumber di mana. Lagi hebat tuan-tuan, minta supaya Allah beri jodoh. Hak seorang minta supaya boleh menikah dua. Jabal Rahmah tu. Wallahu alam, yang ni kita tak tahu dari sumber mana. Tu orang Melayu kita, hak Arab tak saya cerita. Arab kalau boleh naik atas Jabal Rahmah ni habis riang. Bawa marker pen tulis nama dia, sembahyang, peluk tiang. Sejarah ada, tak dinafikan itu tempat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita pi tuan-tuan, kita pun naik. Pasal apa kita naik? Pasal itu tempat Nabi doa. Mudah-mudahan tempat Nabi doa, kita pun tuan-tuan tumpang berdoa di tempat tu. Tak lebih pada tu. Mintalah doa apa saja. Maka ini tuan-tuan perjalanan Nabi Allah Adam AS di bumi. Ada pula sebut kata turun gunung Jerat tu, saya tak tahulah. Wallahu alam, yang tu dari sumber mana. Tapi hak yang sahihnya apa yang disebut oleh ahli ulama kita. Tu pun tuan-tuan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Itu Nabi Allah Adam. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerokaan alam luas, alam angkasa lepas ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankan dengan kekuasaannya. Jadi dia gerakkan, dia jalankan dengan kekuasaan dia dengan satu masa yang cukup singkat, daripada tuan-tuan langit dunia, daripada bumi ni Baitul Maqdis, Masjid Aqsa tu naik sampai ke langit dunia, langit yang pertama. Nak sampai langit yang pertama ni berapa ketinggian? Takat hari ni tak ada lagi manusia boleh ukur berapa tuan-tuan ketinggian langit yang pertama ni. Habis kita nak ukur juga macam mana? Takat hak kita boleh sebut ni ialah sebagaimana yang Tuhan sebut. Baca dalam suratul Mulk sebagai contoh. Tuhan kata apa? Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Sesungguhnya kami telah hiasi langit dunia. Tuhan paling dekat kita tu. Apa Tuhan hiasi apa? Masabih, dengan bintang-bintang yang diumpamakan seperti lampu-lampu. Jadi bila kita tengok daripada bumi kita pijak ni, langut naik ke atas, di luar sana tuan-tuan kita nampak bintang. Bintang itu adalah masabih, itu adalah cahaya-cahaya yang diumpamakan seperti lampu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia renung dan manusia fikir. Bintang ni ada tujuan dia sendiri. Di antara tujuan bintang ni Allah jadikan untuk dia nak tembak iblis dan syaitan. Bintang Allah jadikan sebagai panduan bagi manusia. Tapi dari sudut lain tuan-tuan, bintang ni jadi satu alat berfikir bagi manusia, untuk manusia tu tahu jarak di antara bumi dengan langit yang pertama jauh tak jauh. Ialah bintang-bintang yang banyak tu, sebiji-sebiji tuan-tuan, ada yang berkali-kali ganda besarnya daripada besar bumi. Sebiji bintang itu ada yang 10, ada yang 20, ada 30, ada yang 100, ada yang 1000. Bahkan ada ulama mengatakan dia punya gandaan nak banding dengan besar bumi ini sampai ribu-ribu kali ganda. Kalaulah macam tu besarnya bintang, habis pasal apa kita nampak kecil? Jawab dia pasal jauh. Nak bagi tahu kepada manusia bahawa jarak yang sangat jauh itu baru apa? Langit dunia. Daripada langit dunia nak pi langit yang kedua, langit kedua nak pi yang ketiga, sampai yang ketujuh. Dari yang ketujuh nak naik tahap yang ke-8, mustawa. Allahu Rabbi. Jadi semua ini tuan-tuan adalah gambaran-gambaran yang memberi suatu faedah bagi manusia, untuk manusia fikir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibawa untuk meneroka alam-alam ini, untuk masuk meneroka alam-alam ini. Dan tak cukup sekadar langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke peringkat syurga dan neraka. Tak cukup syurga dan neraka, sampai kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang keadaan tu tuan-tuan tak mampu untuk nak difikir, nak dicapai oleh akal fikiran manusia yang biasa. Tapi walaupun demikian, ruang lingkup
Penerokaan yang Allah bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni disebut oleh pengarang kitab kita, dia kata apa? Maka tidak mustahil pula terjadi pula kepada manusia lain dengan apa? Kemajuan sains dan teknologi di abad ini. Dengan kemajuan sains dan teknologi di abad ini. Maknanya Allah Subhanahu wa taala daripada peristiwa Isra dan Mi'raj membuka ruang penerokaan yang cukup luas kepada manusia. Jadi bila sebut benda-benda macam ni, orang yang baca Isra Mi'raj, dia kata kalau betul nampak sentuh saya jugalah, pasal saya kebetulan, dia kata jadi pilot kapal terbang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bawa berjalan di angkasa luas, maka dia juga dapat berjalan di angkasa sana. Kalau dia naik lagi sampai ke atas, tuan-tuan, artinya dia juga dapat melihat sebahagian kecil daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat. Kita ni tak naik, tak tengok lagi, dengar cerita je baru. Dengar cerita tu pun berasa, ya Allah, ya Rabbi, kalau boleh naik pergi lah. Subhanallah. Jadi semua ini, tuan-tuan, memberi kepada kita iktibar dan pengajaran bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meninggikan manusia, membawa manusia ke alam-alam yang Allah Subhanahu wa taala cipta, dan banyak lagi alam yang kita belum teroka. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita baca pandangan Ibnul Arabi waktu dia membahaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim, dia ada sebut, tuan-tuan, berkaitan dengan alam. Dia sebut alam ciptaan Allah ini ada 80,000 jenis alam. 80,000 jenis alam. Malam ni kalau kita nak bilang, tuan-tuan, kita mampu bilang berapa? Ni macam mana ulama ni berani sebut pada zaman dia. Zaman tu belum ada lagi penerokaan macam hari ni. Waktu tu bukan ada lagi, tuan-tuan, penerokaan alam. Contohnya macam kita tengok National Geography. Ni penerokaan alam binatang. Pi sampai kutub utara, kutub selatan. Masuk sampai dalam hutan rimba, pi, tuan-tuan, di padang pasir, sampai di Sahara. Mereka ranjau masuk sampai ke dalam paya-paya, pi cari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, buat keluar mai. Kemudian mereka tunjuk bagaimana kejayaan penerokaan terhadap baru alam tu, binatang. Baik laut, baik darat, baik paya, baik pasir, baik, tuan-tuan, di kawasan mana kita tengok tu baru sikit. Tengok lagi penerokaan alam yang lebih luas di atas sana. Takat hari ni, tuan-tuan, baru sampai di tahap mana manusia teroka. Jadi bila Ibnul Arabi kata ada 80,000 alam, maknanya ini bukan suatu yang mustahil. Betapa alim ulama dulu hasil daripada pembacaan, pengkajian mereka terhadap Al-Quranul Karim, faham sungguh-sungguh terhadap Quran, nampak cukup luas. Sebab tu alim ulama ni, tuan-tuan, hebat. Mereka punya pandangan, pandangan mereka kadang-kadang menjangkaui, melepasi. Kemarin ada satu orang mai di rumah, orang yang ada ilmu, dia sebut pada saya, dia kata, Ustaz, dulu Tok Guru dia ada sebut kat dia, Tok Guru dia kata kalau nak pergi Mekah, pergilah. Ke depan hari susah di Mekah ni. Dia tanya saya baru balik, susah tak, Ustaz? Saya kata dari sudut perjalanan mudah, tapi dia susah kot lain pula. Susah kot mana? Hotel dengan masjid jauh tak jauh. Habis susah apa? Susah rontonan di sepanjang jalan tu lebih hebat daripada susah perjalanan kita. Tuan-tuan, hotel-hotel besar hari ni, turun tingkat bawah hotel,
berjalan nak sampai ke pintu masjid, nak sampai dataran Masjidil Haram, apa yang kita boleh tengok waktu tu ialah segala macam kedai-kedai, segala macam nak apa waktu tu abang. Nah, menara jam. Tuan-tuan nak makan apa? Tuhan kaki makan. Ada ke orang kita nak pergi Mekah 2-3 hari sebelum, pagi-pagi duduk beli roti canai, datang lepas ni tak jumpa dah di Mekah. Tak jumpa apa, tingkat 3 naik jumpa roti canai. Nah, tingkat 3, tingkat 4 naik tu tuan-tuan, kita akan berjumpa semua makanan dunia. China, Pakistan. Dan hari ni dari sudut kemudahan apa tu? Kemudahan untuk beli belah. Tuan-tuan tak gaduh belajar bahasa Arab. Ada orang nak pi tuan, buka lah kamus duk tengok ni bahasa Arab sikit sebanyak. Pi semua cakap Melayu. Hadum niaga tu cakap Melayu semua. Masjid Nabawi, keluar di pintu masjid, dia jenis lambak, kemudian dia lambung, kemudian kita lalu, kita duduk terfikir, ya Allah ya Rabbi, aku duduk di nak tuk jalan kan, nak pelubang ni, kan nak tanah merah kan. Pasal apa? Nah, pasal tuan-tuan cakap Melayu sambil dia duduk di atas bang apa, hak tinggi sikit dia duduk riuh. Jubah Arab 30 rial, jubah Arab 30 rial. Pasal bunyi rial tu saja ya, tahu kata duduk di Saudi. Mudahlah kalau macam tu. Ya, mudah untuk kita beli belah, tapi susah untuk kita beribadah. Keluar dari hotel, keluar awal tuan-tuan, pasal nak pergi masjid, bagi awal sikit, nak masuk kalau boleh, nak duduk dalam kawasan yang kita boleh tengok Kaabah. Nak berhenti satu kedai, nak tengok kok ada jual apa, dia tak jadi satu, last sekali lalu kok kedai, semua panggil Malaysia, mai masuk, barang murah. Habis tuan-tuan. Rupanya kepayahan di sini alim ulama gambar dah dulu. Waktu tu tak ada lagi benda tu. Sebagaimana dikatakan tuan-tuan, Syekh bin Baz, mufti Mekah yang cukup terkenal, walaupun setengah-setengah kita ni tuan sebut bin Baz, dia kata ni Wahabi lah apa semua. Tapi Syekh bin Baz, mufti ni tuan-tuan, dia pernah mengemukakan pandangan, walaupun dia mata tak nampak, dia mengharamkan penggunaan telefon dalam Masjidil Haram. Lama dah fatwa dia. Orang tak peduli lah Syekh bin Baz, peduli apa dia. Dia bukan tahu teknologi telefon macam mana. Tapi hari ni bila kita tengok perangai manusia, kita kata apa? Sesuai fatwa Syekh bin Baz. Dia melihat dengan pandangan mata hati. Pasal apa? Sebab tuan-tuan, tengah duk tawaf, tu dia punya tagak kemar. Bukan dia peduli kepala bau dia duduk di mana, bukan dia peduli niat dia apa. Yang dia nak ambil gambar. Sebab tu alim ulama tuan-tuan, betul mereka bukan maksum, betul tuan-tuan alim ulama ni, tetapi Tuhan beri kepada mereka ada kelebihan-kelebihan hubungan dekat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok pandangan-pandangan daripada Syekh Mutafa Sibai contohnya. Banyak tuan-tuan dia sebut bagaimana penjelajahan terhadap alam-alam dalam dunia ini Tuhan buka melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang berikutnya tuan-tuan, kita balik 5, 6. Baik, ada lagi balik kepada fakta sejarah. Pada malam terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, inilah diwajibkan salat, yakni sembahyang 5 waktu ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki maupun perempuan yang sudah baligh dan berakal. Baik, yang ke-6, berkenaan dengan fardu salah yang diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj itu, sebenarnya mengandungi hikmah syariah salat itu sendiri. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya yang beriman bahawa kalaulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit dengan ruh dan jasad merupakan mukjizat, maka hendaklah kamu mi'raj pula dengan ruh dan hati kamu kepadaku 5 kali sehari semalam melalui salat fardu 5 waktu. Dan hendaklah pendakian dan mi'raj dengan ruh itu mencapai ketinggian yang mengatasi pengaruh hawa nafsu dan segala keinginanmu, sehingga dapat menyaksikan keagungan, kekuasaan dan keesaanku. Dengan cara itulah dapat menempatkan dirimu sebagai pemimpin di muka bumi ini, bukan melalui jalan perhambaan, paksaan dan kekerasan, bahkan dengan jalan yang baik, mulia, suci dan terhormat, yaitu melalui jalan salat. Baik, yang keenam tuan-tuan, pengarang kitab kita ni dia masih lagi menyentuh tentang Isra dan Mi'raj. Walaupun dia boleh masuk dah dalam hak kelima tadi, tapi mungkin padanya yang ni dia nak letak satu tajuk khusus, bahawa dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada sirah perjalanan itu ialah Isra dan Mi'raj. Daripada banyak-banyak perkara dalam Isra dan Mi'raj, yang sangat besar sembahyang. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan angkat naik ke langit, bertemu dengan Allah dengan apa? Ruh dan jasad. Maka untuk umat ini mi'rajlah pula dengan ruh dan hati. Jasad kita tak naik. Jasad kita masih di saf Masjid Al-Muhsinin. Jasad kita tuan-tuan, kita sembahyang tengah malam di mana? Dalam rumah kita. Jasad kita tuan-tuan, kita sembahyang di mana? Surau tepi rumah kita. Tapi waktu itu ruh kita dan hati kita naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita baca cerita orang-orang yang menunaikan sembahyang dan sembahyang itu menjadi suatu nikmat, bukan lagi jadi beban. Macam kita ni kena jadi beban. Pasal apa jadi beban? Pasal dia sembahyang, lepas tu dia pergi buat kerja sat, dia tengok bang, bang pula dah. Kita jenis tu. Cuma kata terbit tak kata terbit tu satu hal lah, tapi kadang-kadang dia terasa juga di hati ni. Semayang bang pula dah, nak kena berhenti pula kan. Jadi menyebabkan kadang-kadang kita rasa beban, tapi buat jugalah beban-beban, berbuat juga sebab kita ingat tanggungjawab. Tapi manusia yang mencintai, yang mengasihi sampai jadi nikmat, saya tak ingat tuan-tuan, satu ulama diceritakan dia doa dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, izinkanlah untuk aku terus mendirikan sembahyang walaupun selepas mati. Pelik tuan-tuan doa ni. Minta untuk dia terus sujud pada Allah, terus sembahyang walaupun lepas mati. Yang kita ni tuan-tuan, dia tak lepas mati tak ada sembahyang. Kita. Dia ni doa kepada Allah selepas mati nak sembahyang juga. Pasal apa? Nikmat. Lalu Tuhan beri kepada dia, bila hari dia mati, orang bawa pergi ke bumi jasad dia, ke bumi di tanah pasir, padang pasir. Jenis padang pasir ni tuan-tuan, dia punya tanah dia tak kejap yang tanah kita. Dia letak dalam lahat, kemudian ditutup sikit atas, buah pasir atas. Dia bukan gaduh dalam sangat ke bumi macam tanah kita, sebab sana dia jenis kering, udara dia kering, dia tak busuk. Tiba-tiba selepas dia ke bumi kan, orang jalan nak balik, tengok-tengok bergerak tanah ni, pasir ni bergerak. Bila tengok bergerak, masing-masing rasa hidup balik kan macam mana? Gali semula. Bila gali semula tuan-tuan, didapati ulama yang sentiasa berdoa pada Allah untuk nak mengecapi nikmat selepas mati. Nikmat apa? Nikmat untuk terus sembahyang. Buka-buka tengok,
duk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tuan-tuan selepas dikebumikan. Pelik ke benda ni? Peliklah bagi kita. Bagi kita pelik. Sebab tu bila tersebar cerita, contohnya tersebar kisah Tok Guni Aziz dalam sakit sampai ke tahap koma, dalam dimasuk ke ubat, yang ubat tu menyebabkan dia tidur, dekat nak masuk waktu dia sedang. Pelik tuan-tuan cerita ni. Peliklah bagi kita hak jenis kaki tidur kan. Jenis kita tuan-tuan dekat-dekat nak bang waktu tu mengantuk, dia jenis kita. Dia pelik lah. Betul tuan-tuan, orang sakit, tak kata ke orang, diri kita sendiri kita sakit, malam melisah kerana dia panas, kadang sejuk, dia sesak nafas dia apa. Tuan-tuan, waktu mana dia selesa nak lena? Dekat nak subuh. Dekat nak subuh tu dia jadi tenang, lena. Bila masuk waktu subuh, anak-anak duk jaga ayah mak sakit ni, dia gemak gerak. Kita biar pilihlah kesian, baru lena sangat ya. Kita tak gerak, mak ayah kita duk tidur tu pasal apa? Tak sat baru lena pukul 5.30, pukul 6 masuk subuh. Takkan kita nak gerak baru setengah jam, semalam ni punya melisah. Kita tak gerak, pukul 8 meninggal. Macam mana tuan-tuan? Sebab tu untuk kita pesanlah pada anak-anak tuan-tuan, kita ni bukan jenis Tok Guni Aziz hak dekat nak masuk waktu jaga. Tu bukan jenis tu. Kalau bukan jenis tu, minta tolong anak-anak pastikan kita sakit, kita apa, selagi akal tu ada, minta supaya peringat kita tentang waktu sembahyang. Tok Guru celak mata, tanya masuk waktu dah lagi, pasal nak sembahyang. Sebab apa tuan-tuan? Itulah kehidupan dia. Daripada dia seorang Tok Guru sampai jadi menteri besar. Jadi menteri besar ada pemandu, naik saja, duduk dalam kereta, soalan yang pertama terbit, pemandu cerita, soalan pertama, nak sembahyang di mana? Kita kalau berjalan jauh tuan-tuan, naik kereta, tanya apa? Nak pergi makan tanah itu kita. Jadi bila tuan-tuan orang sebab cerita-cerita macam tu, dia kata, aku tak boleh terima, dia kata ni semua khurafat nampak nak pelebih. Tak payahlah tuan-tuan kita bercakap macam tu, pasal kita nak banding diri dia dengan kita, tak boleh. Bukan kita dewakan dia, tidak, tapi saya nak gambarkan bahawa manusia ni bila dia pelihara sungguh-sungguh Allah pelihara dia. Manusia bila dia pelihara Allah pelihara dia. Macam mana cara Allah pelihara? Ni masing-masing bahagialah tuan-tuan, dia dapatlah masing-masing. Macam orang pergi Mekah, orang ni balik cerita macam ni, orang ni balik cerita macam ni. Sebenarnya masing-masing adalah masing-masing pengalaman. Pengalaman yang mungkin orang tak pernah dapat. Tuan-tuan, hari ni nak masuklah Raudah, ya Allah ya Rabbi, lebih pada nak tengok bola. Anak-anak muda hati sekali dengan saya, mereka tahu ustaz, macam tengok bola. Berdiri nak masuk ni tuan, dia berapa lapis tu. Ruang Raudah dulu kalau kita pergi tengah malam, pukul 12 ke atas, pukul 2, pukul 3 tak ada orang, duduklah kita di situ. Sekarang tuan-tuan 24 jam. Allahu Rabbi, dia pekak berlumba nak masuk, dan bila dia masuk duduk dalam, dia tak mau keluar. Sampai polis ni terpaksa, dia buat tindakan tuan, dia bagi 2 rakaat saya sembahyang, doa yang ringkas, lepas tu keluar. Dia nak bagi ruang pada orang lain pula. Ramai je masuk, dia boleh masuk, tentu dia tak mau keluar. Dia seorang nak masuk syurga. Jenis perangai kita ni. Jadi tuan-tuan, saya nak gambarkan bahawa ni yang kata manusia bila dia duduk tentu nak pi masuk susah nak apa, tapi ada manusia yang dapat masuk dengan mudah. Satu perempuan cerita kat saya, dia kata pada musim haji beberapa tahun lepas ni, dia pergi pula umrah,
musim haji beberapa tahun yang lepas. Ada satu keluarga tua-tua lah, suami isteri, anak api pun laki-laki, tapi ialah bila sampai masa tuan, kebetulan si isteri ni naik atas kerusi roda. Jadi bila naik kerusi roda nak masuk kawasan muslimat, dia tak boleh masuk melainkan hanya muslimat saja. Jadi macam mana nak suruh kerusi roda ni masuk? Siapa pun tak masuk. Pasal kebetulan si isteri perempuan ni badannya pun boleh tahan. Jadi kalau nak tolak api ni, kalau tak meramu peluh, bukan dia. Pasal dengan badan dia tengok penuh kerusi. Lain sekali perempuan ni cerita, dia kata, saya bila tengok dah siapa pun tak sanggup tolak, suami dia nak masuk tak boleh, anak-anak dia pun nak masuk tak boleh, saya ambil tanggungjawab, tak apalah, saya tolak. Dia kata, saya pegang saja pemegang kerusi ini, saya tolak. Waktu tu saya tak terasa pun, dia kata, bahawa saya menolak satu beban yang berat. Tak ada rasa. Bahkan dia kata, lancar perjalanan saya. Dan sampai di pintu, saya tengok satu perempuan, dia kata, bagi isyarat, mai aku ni. Saya pun pergi ikut tu. Lepas daripada tu, sampai pula satu pintu, mai pula satu perempuan lain bagi isyarat, masuk pula. Sampailah saya boleh masuk dalam kawasan Raudah, boleh beribadat. Ni makcik saya tolak ni menangis, ya Allah ya Rabbi. Dia pun tak tahu apa hikmah yang Tuhan bagi sampai peringkat tu, boleh masuk, kemudian boleh beribadat. Kami duduk sampai berjam-jam, dia kata. Siapa pun tak ganggu. Tuhan bagi ruang. Sampai akhir tu dia pun keluar. Selesai semua keluar, kawan-kawan lain pula tak puas hati. Nah, tak puas hati pasal apa? Macam mana hang boleh masuk pergi dalam? Waktu nak tolak tadi semua pekat tak mau, tapi sekarang pekat-pekat tak puas hati pasal apa hang masuk dalam? Macam mana boleh masuk? Akhirnya tuan-tuan, hak tak puas hati ni pergi berjumpa dengan satu ustazah yang jadi pembimbing. Ustazah ni tanya satu soalan pada ni perempuan yang tolak. Tanya dia, kak, ada tak kak menjaga dan mengasuh ibu? Nah, di Malaysia ni ada tak? Dia kata ada. Saya jaga mak saya mengasuh mak saya waktu dia sakit macam saya jaga anak-anak. Sayang pada mak, saya sanggup buat apa saja demi mak saya. Allahu Rabbi. Rupanya tuan-tuan, Tuhan buka jalan kepada dia hanya kerana satu khidmat yang dia beri kepada ibu dia. Nah, ini contoh tu yang saya kata tadi, ada bahagian masing-masing Tuhan bagi. Bahagian masing-masing ni di atas pengalaman diri kita lah. Maka sebab itu sama juga kita dalam bab sembahyang. Ada orang tuan-tuan sembahyang jadi nikmat, ada orang sembahyang jadi beban. Kita pula ada hari yang sembahyang kita jadi seronok, ada hari kita sembahyang jadi malas, macam-macam. Sebab tu tuan-tuan, kita diajak, kita dituntut untuk hadir berjamaah. Pasal apa? Dengan jamaah ni menyebabkan bertambah semangat. Tuan-tuan tengok orang sembahyang jamaah, kebanyakan selesai sembahyang fardu boleh sembahyang sunat. Hak sembahyang sunat duk mai jamaah ni, adakah nak tunjuk ke orang? Tak. Habis pasal apa? Di rumah dia tak buat. Di rumah tuan-tuan kita bagi salam, doa apa ringkas, lepas tu Allah, dia malaslah Tuhan yang tahu. Bukan pasal nak tunjuk ke orang, tapi kita mai tuan-tuan, kita boleh sembahyang sunat pasal apa? Semangat. Semangat jamaah. Tu yang kadang-kadang orang Melayu Islam ni tuan-tuan, dia banyak buat perkara yang setengah-setengah orang dia buat, duk baca balik hadis-hadis, dia kata kita ni banyak buat bid'ah. Kita kata bid'ah apa? Dia kata tu zikir ramai-ramai Nabi lu tak buat. Tak buat derah-derah lagu kita. Lepas daripada tu kita hari ni kalau sembahyang sunat, kadang-kadang kita buat jemaah tu sembahyang sunat. Padahal sembahyang sunat ni hanya beberapa sunat saja yang dituntut jemaah. Sembahyang hajat, mana ada sembahyang hajat berjemaah, tapi kita buat jemaah. Pasal apa kita buat jemaah? Satu, taklah sampai tak boleh buat, tak dilarang. Cuma Nabi SAW dari sudut sembahyang sunat ni, kebanyakannya sunat-sunat ni Nabi buat sendiri. Tapi jenis kita Melayu, kalau nak buat sendiri, bila nak buat?
Nah, sebab tu tuan-tuan, cerita Yasin malam Jumaat, Yasin malam nisfu Sya'ban, ada orang kita mai duk baca hadis apa semua, dia kata ni semua kerja bid'ah apa semua. Jadi kita tak perlu buat, dia kata. Tuan-tuan, kita tak perlu buat, akhirnya kita pun tak baca apa. Alhamdulillah, cetusan daripada orang tua-tua dulu, walaupun dia bukan bersandarkan kepada suatu hadis, suatu dalil yang qat'i, tapi sekurang-kurang dia memberi galakan. Pasal dia tahu perangai orang Melayu ni, tuan-tuan, Melayu ni memang dia pun bukan rajin sangat dah. Bawa mai pula benda-benda lah, ni tak boleh, ni tak boleh. Dia tak, aku cukup setuju, aku bukan rajin sangat. Dia pun memang duk malas dah, tuan-tuan. Bila abang kata tak boleh, oh dia tak syok. Sebab tu kadang-kadang tuan, kita duduk di negara Arab lah, dia bagi salam, lepas tu dia makan bakit. Oh dia tak, aku setuju dengan Masjid Nabawi, Masjid Arab ni. Pasal apa? Tak ada wirid pak, senang. Dia balik mai tuan-tuan, dia kata saya boleh Mekah, jadi saya pun ikut mereka. Sama tuan-tuan, kita tengok kan, orang Melayu ni dari sudut, walaupun kerajinan apa semua ni mungkin bak ibadat ni kurang, tapi tuan-tuan, bak hormat menghormati tinggi. Sebab tu orang Melayu, bila kita baca hadis yang Nabi SAW tegak daripada langkah kepala kawan, kita tak langkah tuan-tuan. Sembahyang Jumaat, tuan-tuan langkah kan nak mai depan? Dah, dia mai pun dia cadang duduk belakang lah. Dia memang tuan-tuan, orang Melayu dia tak pakai lut nak mai depan ni. Arab dia langkah. Oh dia langkah tuan. Kita pun 3 minggu duduk dengan dia, kita langkah sama. Kan? Jenis kita tuan, kita bab-bab tu kita tak. Bila kita baca hadis Nabi, kita tengok, oh kita ni bila sebut langkah, tak langkah, tak suruh. Kita minta izin. Kalau kita nak pergi kat depan, minta izin. Tepuk kepala kawan, kau buka jalan. Arab tuan-tuan minta izin, dia tak bagi. Pasal apa? Pasal dia tengok kita pula, apa dia minta izin ni, orang lain langkah. Dia tak bagi tu, bukan dia tak bagi pi, tapi dia nak abang kata langkah. Dia minta apa? Ni tuan, budaya-budaya yang ada. Maka kita sesuaikanlah dengan apa yang ada kat kita. Tapi yang penting tuan-tuan, kita nak bawa diri kita ini untuk menjadi seorang hamba yang tunduk patuh kepada titah perintah Allah, dan solat itu menjadi ibu, menjadi teras asas kepada permulaan, kepada perhambaan diri yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak angkat tinggi manusia ini. Bila mana dia boleh tunduk mematuhi segala titah perintah Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita pun cuba tingkatkan tuan-tuan. Tok Guni Aziz selepas dia meninggal tuan-tuan, semua orang mengakui kebaikan dia. Saya ingat tak ada lah sehari dua ni orang tak berani nak sanggah arus ada tu. Dengan tengok manusia, dengan tengok orang yang solat, dengan apa semua, kawan-kawan happy tuan-tuan. Dia berkata tidak ada ruang yang kami nampak ada tempat kosong atas bangunan, di koridor, di mana semua ada manusia. Di bawah ruang sekolah dia sampai ke atas pokok naik. Dia pun tahu ada kawan-kawan saya di kampung tuan, pi berhenti kereta nak pi tak boleh dah, tanya polis, ni kami nak jalan ni agak-agak jauh mana. Boleh kata dari sini nak sampai sana lebih kurang 5 km. 5 km pun jalan. Allahu Akbar. Gajah di hutan pun nak heran. Pasal apa heran? Tahu kematian 9.30, pukul 11, pukul 12 pekak tolak pi lalu timur barat lebuh raya tuan-tuan. Gajah nak heran, tak putus langsung kenderaan. Pi mana apa ni? Allahu Rabbi, Tuhan bagi kepada dia tuan-tuan suatu nikmat. Ini karamah yang Tuhan bagi selepas daripada mati. Banyaklah benda-benda yang orang cerita. Kita bukanlah kita buat untuk nak mencari itu, tapi kita ambil contoh teladan Tok Guru dalam bab sembahyang nombor 1. Pasal itu tuan-tuan, dia merintah, dia perkenalkan bulan salat. Dia merintah tuan-tuan, dia ajak cukup-cukup exco dia, pegawai-pegawai kerajaan, tolonglah bawa kereta rasmi, pilah letak di masjid-masjid pada waktu masuknya waktu sembahyang.
Bawa kereta rasmi. Dia kata kereta rasmi ni dulu ada di mana? Ada di Pasaraya. Kereta rasmi kerajaan ni kadang-kadang dulu ada di pusat-pusat hiburan. Tapi hari ni dia kata, bawa kereta rasmi ni pergi parking depan masjid, biar bagi rakyat tengok pemimpin menunaikan sembahyang berjamaah. Hak ni tuan-tuan dia terap. Hebat. Nah, soal orang boleh turut tak boleh turut, tu masalah masing-masing. Tapi usaha untuk dia menerapkan itu. Nah, itu dari sudut solat. Dari sudut Quran, sama tuan-tuan. Tok Guru dengan Quran, ya Allah ya Rabbi. Dia baca, dia baca, dia baca, dia khatam, dia baca lagi, dia baca lagi, sampai Allah cetuskan kepada dia idea bulan Ramadan. Dia nak supaya billboard yang dinaikkan di Kelantan ialah billboard yang menggambarkan seorang ibu kain telekung, tak Quran depan, anak duk atas riba. Saya pernah dengar satu ucapan Tok Guru, dia kata apa? Dia kata, saya minta supaya gambar dibuat begitu. Untuk apa? Nak memberi suatu pengajaran, suatu ingatan pada ibu-ibu, jangan mengasuh anak sampai tak baca Quran. Tapi mengasuhlah anak duk atas riba, baca Quran, pendengarkan dia kepada dia Al-Quran. Mudah-mudahan generasi yang akan datang generasi Al-Quranul Karim. Hebat tuan-tuan. Banyaklah kalau kita nak tengok benda-benda yang dia bawa, dan benda yang dia bawa ini sebenarnya tidak pernah lari daripada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang tu tuan-tuan kita terap dalam kehidupan keluarga kita. Wallahu alam bissawab. Minta maaf panjang sikit malam ni pasal 3 bulan tak main. Jadi panjang sikit. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa pula dalam perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izana bil Islam wa a'izal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.